Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada penyelia PAL saya iaitu Dr. Halimah binti Jamil. Saya Azizah binti Mat Zafi, pemegang nombor matrik 207108 daripada program Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan Kepujian. Saya akan membentangkan hasil laporan PAL saya selama 2 minggu di SMK Pekan Kota Belud, Sabah. Pertama sekali saya akan menceritakan berkenaan dengan latar belakang sekolah. Bagi sejarah sekolah, Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Kota Belud merupakan sekolah menengah yang ke-5 di daerah Kota Belud dan juga sekolah yang ke-23 di bahagian pantai utara. SMK Pekan Kota Belud ini mula dibuka pada 3 Disember 1990. Jumlah pelajar yang berdaftar pada tarikh tersebut hanya seramai 100 orang dan mencatat seramai 6 orang guru sahaja, dan pada mulanya, sekolah ini hanya berkongsi bangunan projek kilat dengan Sekolah Kebangsaan Pekan B Kota Belud. Pada awalnya, sekolah ini hanya menggunakan blok kayu sehinggalah 1 Disember 1992, sekolah ini dipindahkan ke bangunan baru seperti sekarang. Seterusnya, visi dan misi SMK Pekan Kota Belud. Visi bagi SMK Pekan Kota Belud ialah pendidikan berkualiti, instan terdidik, negara sejahtera. Misi bagi SMK Pekan Kota Belud ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Bagi lokasi sekolah, SMK Pekan Kota Belud ini merupakan sekolah yang terletak di atas bukit. Jarak sekolah ini dari Pekan Kota Belud ialah 0.5 km. Sekolah ini terletak lebih kurang 76 km dari bandar Kota Kinabalu. Sekolah ini sangat dekat dengan kawasan Pekan dan Masjid Besar Daerah Kota Belud. Antara infrastruktur sekolah iaitu bilik guru, pusat sumber, gelanggang bola jaring dan tapak perhimpunan. Seterusnya, persekitaran sekolah dan bilik darjah. Yang pertama, bangunan sekolah, jalan utama ke sekolah dan pintu pagar sekolah. Yang keempat, iaitu papan tanda sekolah, sudut koridor luar bilik darjah, dan yang terakhir, sudut English Corner. Seterusnya, pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Tempatan aktiviti semasa PDPC. Yang pertama, pelajar lebih aktif. Aktiviti yang dilakukan oleh guru di dalam bilik darjah membuatkan pelajar ini sentiasa aktif dengan memberikan respon yang sangat baik sepanjang aktiviti PDPC berlangsung. Dan yang kedua iaitu penggunaan alat bantu mengajar ataupun bahan bantu mengajar yang berbeza. Guru menggunakan bahan bantu mengajar yang berbeza bagi setiap kelas. BBM yang digunakan oleh guru ini terdiri daripada pelbagai bentuk seperti dalam bentuk petikan dan grafik. Walau bagaimanapun, aktiviti semasa PDPC ini mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, masa PDPC yang terhad. Masa yang diperuntukkan untuk setiap sesi kelas hanya 1 jam sahaja. Perkara ini menyebabkan guru sukar untuk menjalankan aktiviti PDPC dengan baik dan lebih teratur. Yang kedua, tidak melibatkan semua pelajar. Walaupun aktiviti PDPC ini membuatkan pelajar lebih aktif, tetapi tidak semua pelajar yang memberi respon kepada guru. Terdapat segelintir pelajar yang tidak terlibat secara aktif dalam kelas. Bagi ABM dan BBM yang digunakan, yang pertama, lembaran kertas kerja dalam bentuk petikan, lembaran kertas kerja dalam bentuk grafik, dan lembaran kerja yang berkaitan dengan bahasa Melayu standard. Bagi amalan pedagogi iaitu PDPC berpusatkan murid, pelajar menjalankan aktiviti berkenaan dengan sumbangsaran dan melibatkan perbincangan dalam kumpulan. Kaedah sumbangsaran ini merupakan satu kaedah untuk mendapatkan alternatif penyelesaian masalah. Seterusnya, penyediaan perancangan pengajaran harian melalui sistem eRPH online. Rancangan pengajaran harian iaitu RPH merujuk kepada rangka kerja aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk dilaksanakan oleh guru di dalam kelas dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan. Pembinaan RPH ini sangat penting dalam proses PDP guru di dalam kelas. Salah satu kepentingan RPH adalah dapat menjamin pencapaian objektif pembelajaran dan mampu meningkatkan keyakinan guru sebelum masuk ke dalam kelas untuk mengajar. Dan berikut merupakan RPH yang digunakan oleh guru bahasa Melayu di SMK Pekan Kota Belud. Bagi pelaksanaan kebat, guru memberi tugasan kepada pelajar iaitu mencipta pendahuluan bagi sebuah rumusan. Setiap pelajar perlu berfikir untuk mencipta satu pendahuluan yang kreatif mengikut masa yang telah ditetapkan. Perkara ini menyebabkan pelajar perlu berfikir pada aras tinggi. Kursus PALS ini membantu dalam kesediaan diri sebagai bakal guru. Banyak pengalaman yang saya peroleh setelah menjalankan kursus PALS ini selama 2 minggu di SMK Pekan Kota Belud. Saya dapat belajar dan melihat sendiri bagaimana guru berkenaan merancang dan bersedia sebelum memulakan PDPC. Kursus ini dapat membantu saya untuk menjadi seorang guru yang berkualiti dan dapat merancang PDPC dengan baik.
Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan refleksi terhadap aktiviti co-curriculum. Semasa menjalankan kursus PALS di SMK Pekan Tablut, bagi aktiviti co-curriculum, saya telah menyertai Kelab Malaysiaku. Salah satu aktiviti yang dilakukan oleh kelab tersebut iaitu aktiviti memasang bendera di sekitar sekolah. Kelab Malaysiaku telah melaksanakan aktiviti memasang bendera Malaysia dan Sabah di kawasan persekitaran sekolah. Aktiviti ini melibatkan 3 orang guru penasihat dan pelajar yang terdiri daripada ahli Kelab Malaysiaku itu sendiri. Bagi kekuatan aktiviti memasang bendera di sekitar sekolah, yang pertama dapat memupuk semangat patriotisme dalam kalangan pelajar. Aktiviti tersebut memberi galakan dan pendedahan kepada para pelajar untuk memupuk semangat patriotisme dalam diri mereka. Dan yang kedua, dapat menerapkan nilai kerjasama. Pelajar didedahkan dengan nilai kerjasama dalam menyelesaikan tugasan yang diberi. Walau bagaimanapun, terdapat kelemahan bagi aktiviti memasang bendera di sekitar sekolah. Yang pertama, aktiviti ini tidak melibatkan semua pelajar. Aktiviti tersebut hanya melibatkan pelajar yang terdiri daripada ahli Kelab Malaysiaku. Dan yang kedua, segelintir pelajar kurang memberi kerjasama. Terdapat pelajar yang tidak melakukan tugas yang diberi dan mencuba untuk ponteng daripada melakukan aktiviti tersebut. Seterusnya, kepentingan aktiviti co-curriculum terhadap profesionalisme keguruan. Yang pertama, dapat melatih dan membentuk seorang guru itu untuk mengurus masa dengan lebih baik. Yang kedua, dapat memupuk bakat dalam bidang co-curriculum dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri bagi meningkatkan profesionalisme keguruan. Seterusnya, refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja di SMK Pekan Kota Belud. Kelebihan pelaksanaan budaya sekolah, yang pertama, pelaksanaan budaya membaca ini dapat membentuk pelajar yang rajin membaca. Perkara ini memenuhi kehendak kerajaan yang menggalakkan budaya membaca ini dipraktikkan oleh semua rakyat Malaysia. Yang kedua, budaya saling menghargai ini menguatkan lagi ikatan kasih sayang antara pelajar dengan warga sekolah kerana para pelajar tersebut amat bersyukur kerana pengorbanan mereka ini dihargai. Dalam masa yang sama, dapat memberi semangat kepada pelajar untuk terus berusaha dalam mencapai kecemerlangan. Bagi kekurangan pelaksanaan budaya sekolah, budaya membaca ini tidak diamalkan oleh semua pelajar. Pelajar yang berada di kelas belakang dia tidak terpengaruh dengan budaya membaca ini. Bagi kelebihan pelaksanaan budaya kerja pula, yang pertama, semua urusan di sekolah akan menjadi lebih mudah kerana mengamalkan budaya saling bekerjasama sesama guru. Dan yang kedua, pelaksanaan budaya kerja di sekolah ini dapat mewujudkan suasana kerja yang ceria dan selesa. Guru-guru dapat melakukan tugas mereka dengan baik kerana mempunyai rakan kerja yang suka membantu dan menyokong antara satu sama lain. Bagi kekurangan pelaksanaan budaya kerja, tidak semua guru mengamalkan budaya ini kerana masih ada beberapa orang guru yang tidak memberikan kerjasama terhadap rakan sekerjanya dengan alasan dirinya mempunyai banyak kerja dan tidak begitu mahir dalam menguruskan program tertentu. Cadangan penambahbaikan dan justifikasi budaya ini perlu diteruskan. Bagi budaya sekolah, pihak sekolah perlu memastikan budaya membaca ini diamalkan oleh seluruh warga sekolah terutamanya kumpulan pelajar kelas belakang. Budaya membaca ini perlulah diteruskan kerana mampu melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan mengetahui isu ataupun maklumat dari seluruh dunia. Bagi budaya kerja pula, semua guru perlu memastikan budaya saling bekerjasama ini sentiasa diamalkan oleh setiap guru dalam pelbagai situasi yang tertentu. Guru yang tidak memberikan kerjasama dalam mengurus sesuatu perkara perlulah rajin bertanya kepada guru yang berpengalaman. Budaya ini perlu dikekalkan kerana dapat mewujudkan suasana kerja yang kekal, harmoni dan ceria. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian rumusan. Cadangan penambahbaikan, pada pendapat saya, kursus PALS ini merupakan kursus yang sangat penting kerana dapat membantu seorang bakal guru untuk bersedia sebelum menjadi seorang guru pada suatu hari nanti. Walau bagaimanapun, masa yang diberi selama 10 hari untuk menjalankan PALS ini kurang mencukupi untuk memperoleh pengalaman yang lebih. Antara cadangan penambahbaikan ialah kursus yang perlu dijalankan selama 15 hari, iaitu bersamaan dengan 3 minggu agar pelajar dapat mengumpul maklumat yang lebih lengkap dan terperinci. Sepanjang saya menjalankan kursus PALS selama 2 minggu, dapat mewujudkan ataupun menimbulkan perasaan untuk menjadi seorang guru itu lebih kuat dalam diri saya. Saya dapat melihat dan merasakan sendiri suasana di dalam bilik darjah dan juga bilik guru. Dalam masa yang sama juga, saya dapat melihat pengorbanan dan tanggungjawab seorang guru untuk mendidik para pelajarnya. Saya juga berasa sangat kagum dengan keakraban guru-guru yang berada di dalam bilik guru tersebut. Semua guru terlihat sangat rapat antara satu sama lain dan hubungan mereka seperti sebuah keluarga di tempat kerja. Keadaan sebeginilah yang saya impikan apabila sudah bergelar seorang guru pada masa akan datang. Kursus PALS ini dapat menyediakan diri pelajar untuk menjadi seorang guru. Yang pertama,
Kursus PALS ini sangat membantu dari sudut persediaan saya untuk menjadi seorang guru. Hal ini dikatakan demikian kerana kursus ini memberi pendedahan awal dan mengajar saya berkaitan dengan cara tugas-tugas seorang guru itu dijalankan. Dan yang kedua, mengajar saya bagaimana guru-guru membuat persediaan sebelum menghadiri mesyuarat dan sekiranya ada lawatan daripada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ataupun Pejabat Pendidikan Daerah. Saya melihat sendiri bagaimana guru-guru membuat perancangan dan persediaannya rapi sebelum menghadiri mesyuarat tertentu dan sebagainya. Akhir sekali, cadangan program sulam. Program sulam yang ingin saya cadangkan kepada pihak SMK Pekan Kota Belud ialah program yang menyemarakkan komuniti sejarah dan budaya di Kota Belud. Seperti yang diketahui umum, Sabah khususnya di Kota Belud terkenal dengan sejarah dan budayanya yang tersendiri dan unik. Program ini sangat sesuai kerana mampu mengekalkan dan memperkenalkan sejarah serta budaya yang diamalkan kepada penduduk setempat. Program ini bukan sahaja memberi kelebihan kepada penduduk setempat, malah para pelajar juga memperoleh pengalaman yang tidak mungkin didapati di dalam kelas kerana program ini memberi pendedahan tentang dunia luar kepada para pelajar. Selaras dengan objektif program sulam, program ini dapat membentuk dan meningkatkan kemahiran sivik dan kewarganegaraan dalam kalangan pelajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.